Susunan pengurus jenazah, seorang suami boleh memandikan isterinya dan begitu juga sebaliknya. Tetapi sebaik-baiknya adalah yang jika si mati itu lelaki, yang mandikan lelaki. Jika yang mati itu perempuan, yang mandikan perempuan. Tetapi boleh kalau yang lelaki nak mandikan yang perempuan apabila yang perempuan itu adalah isterinya. Begitu juga sebaliknya, isteri itu nak mandikan si suami, boleh. Rasulullah SAW pernah berkata pada isterinya Sayyidatina Aisyah bahawa sekiranya Aisyah yang wafat terlebih dahulu, maka baginda lah yang akan memandikan Aisyah. Ya, Sayyidina Ali memandikan jenazah isterinya Sayyidah Fatimah. Kan? Kalaulah seorang isteri itu dimandikan oleh suaminya, rasa-rasa bahagia tak kak? Bahagia kan? Abangkulah hiroku. Kan? Seorang suami yang mandikan dia tu siapa? Isteri dia. Oh, lapang hati dia, lapang. Tentu tuan-tuan ya. Pun begitu juga lapang apabila yang memandikan dia tu ahli keluarga dia sendiri. Kalau jenazah tu pondan, siapa yang kena mandikan? Nasi lemak dia dah hotel dah RM10 kak, nasi lemak dia. Gelap besar tu. Kan? Nama Ali, panggil Ali lah. Macam mana? Siapa yang nak kena mandi kata? Muka je perempuan dah. Ya kak, kak tudung purple tu. Mana dia perasan tu? Maknya yang kena mandikan lelaki. Kan? Lelaki. Khunsa lain. Jawapan betul kena bagi lah. Khunsa muskil, siapa kena mandikan? Dia ada dua alat. Khunsa muskil, dia ada dua alat kemaluan. Mana yang dominan kan? Mana yang dominan? Maksud mana yang dominan tu, di mana ke arah yang dia lebih cenderung? Yang tadi tu lelaki. Yang tadi lelaki. Walaupun dia dah terbonjol sekalipun. Akak dengan muka-muka sekali dia punya ekspresi dia. Kan? Okey. Kalau pengkit, perempuan lah. Perempuan. Jadi, gitu kan. Kalau pengkit, walaupun dia dah badan dia dah sadu hari-hari pergi gymnasium sekalipun, dia ambil suplemen itu ini segala macam benda bagai nak bagi kecut. Faham, nak bagi kecut. Dada macam orang jantan lah. Kan? Tetap dia hukum perempuan. Dia buatlah kot macam mana sekalipun dia tak boleh pasang pistol kat bawah tu. Tak, dia takkan boleh pasang punya. Memang tak ada dijual di mana-mana. Kan? Okey. Tu dia keadaannya. Jangan ubahlah fitrah manusia yang Allah Ta'ala dah jadikan. Ustaz, kami ni terperangkap dalam tubuh seorang lelaki. Wah, kami ni perempuan Ustaz. Ustaz mana tahu? Poyonya. Kan? Itu semua poyo. Kita terpengaruh dengan nafsu kita sendiri. Tuan-tuan. Okey, sahabat kami uruskan jenazah maknya. Ulat dah keluar daripada dadanya. Berlambak, tuan-tuan. Pakai pik ni. Kutip satu. Kita tutup. Walaupun dia tu hukum lelaki, auratnya pusat hingga lutut, tapi kami tak tutup pusat hingga lutut. Kami tutup daripada atas. Macam tu ya tuan-tuan. Walaupun mayat tak raput sekalipun, tutup daripada atas. Kalau tuan-tuan tak tutup daripada atas, tuan-tuan tutup pusat hingga lutut, nanti takut ada dua mandi pada hari tu. Pertama mandi jenazah, yang kedua mandi wajib. Gelak tak kontrol betul tu. Tuan-tuan ya. Sebab tu lah disuruh tutup sampai atas lah. Kan? Lain lah dia tu lelaki yang normal. Itu lain cerita. Tak ada perasaan lah. Kan? Kalau orang tu dia ada perasaan, kau gay ke apa? Kan? Gitu. Tuan-tuan ya. Itu kaedahnya. Tapi dalam kes yang tadi tu, kita keluarkan ni. Terpaksalah sebab nak tengok tu.
Lala sekali yang di bahagian bawah lagi banyak keluar. Daripada tempat yang telah pun dibedah tu, lagi banyak keluar ulat. Kan? Lala sekali buka semua sekali ya. Sebab nak kutip ni, seorang-seorang kutip. Ada 4 orang petugas, semua muntah hijau tuan-tuan. Kan? Terutama orang yang tak pernah ada pengalaman. Orang yang dah ada pengalaman okey, tak masalah. Okey, macam mana kita nak hadapi bau yang keluar daripada si mati ni yang dah mula mereput, bau busuk yang amat tuan-tuan. Bau dia melantun. Macam mana nak hadap bau yang melantun tu? Bau yang sangat orang kata boleh jadi trauma lah. Abang bomba dia bagi petua, pergi dekat mayat yang reput tu, sedut bau dia. Sedut bau dia. Sedut sekali. Kita akan hantar isyarat tu ke otak untuk terima bau tu. Baru kita dapat buat. Tu caranya tuan-tuan. Ataupun ni 3M. Beli ni. Pakai lah. Ni filter 3M. Kalau di kedai 100 lebih. Kan? Hari ini saya offer 30 lebih sahaja. Orang macam niaga pula kat sini. Yang dia akan filter. So bau kalau masuk pun sikit je. Sikit je. Tak ada masalah. Tuan-tuan itu salah satu cara lah. Okey. Cara yang lain juga yang ditunjukkan oleh bahagian forensik ialah kita pakai earplug. Penutup telinga ni. Kan? Nak tutup apa ustaz? Tutup hidung. Tutup hidung tak bernafaslah kita. Maka jadilah 2 mayat nanti. Kan? Tutup telinga lah. Nama pun earplug. Apa logiknya ustaz tutup telinga? Sebab bila kita tutup telinga, kita dah menutup 2 rongga yang masuk udara di dalamnya. Kan? Telinga, hidung, tekak, 3 laluan ni udara masuk. Kita tutup 2 ni, udara still masuk, tapi dah kurang sikit. Kuranglah bau tu yang masuk tu. Yang ini confirm memang kurang bau. Yang memang hadap bau tadi itulah petua abang bomba. Itu dia tuan-tuan Okey, baik. Ada soalan tak nak tanya? Kadang-kadang ada terfikir nak tanya soalan tu kan. Boleh je tanya, tak ada masalah. Sambil-sambil kita go through lagi kita punya kelas. Okey, carta keutamaan afdal pada ahli waris. Ni ahli waris lah, kita ahli waris. Kalau kita bukan ahli waris tadi, kalau lelaki, lelaki lah. Kalau perempuan, perempuan lah. Jika si mati ni seorang suami, dalam masa yang sama dia seorang ayah kepada anak-anak. Jadi ranking yang pertamanya adalah isteri yang boleh memandikan dia, anak lelaki dia dan anak lelaki arwah. Maknanya dia ada anak tiri lah. Isteri dia tu ada anak tiri daripada suaminya ni. Suami dia ni ada anak dia sebelum ni daripada isteri yang lain. Kan? So, tu yang pertama. Kedua, adik-beradik lelaki arwah. Adik-beradik lelaki suami tu lah. Ketiga, ibu saudara, bapa saudara dia. Keempat, adik-beradik lelaki isteri. Bini kita ada adik-beradik dia tu, yang lelaki tu, maka dialah yang mengendalikan. Yang last sekali, barulah pergi kepada masjid surau. Imam, Bilal, Nazir. Kan? Penting ni tuan-tuan, tahu pengurusan ni sebab kematian kadang-kadang berlaku pada hari raya. Nazir dah pergi ke Teluk Intan, Tok Bilal dah pergi ke Perak sana tu, kan? Tok Siak dah sampai ke Pagoh. Oh, dah merata habis dah lepas main raya, hilanglah semua. Kan? Masa main raya tu ada lagi balik kampung masing-masing. Tiba-tiba top Zohor, bapak kita meninggal. Jam pada otak, mana nak cari. Benda ni berlaku tuan-tuan. Di mana-mana pun berlaku. Waktu puncak kematian selalunya pada musim perayaan, kemalangan jalan raya. Tak dinafikan juga, bercampur juga dengan kes-kes yang mati sakit biasa dan sebagainya tu. Tuan-tuan Barulah kita pergi pada ta'arif memandikan dan mengkafankan jenazah. Secara konsepnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam kaedah memandikan ni fungsinya adalah untuk menghilangkan najis, tu yang pertama, dan meratakan air pada seluruh badan. So hilangkan najis tu adanya namanya meruang. Meruang tu jenazah ni dibaringkan dan dibantu oleh 2 orang angkat bahu dia, menghampiri pada kedudukan duduk melunjur tu, menghampiri pada kedudukan duduk tu, menghampirilah, kan? Dan tangan orang yang di sebelah kirinya tu, yang kanannya ni akan urut-urut perut dia tu, tekan ke bawah, kan? Bismillah, tekan ke bawah belah kanan. Last sekali hujung sebelah kiri urut ke bawah, itu hujung usus tuan-tuan
dalam masa yang sama kakinya diangkatkan. Saya rasa yang ni boleh tunjuk praktikal dia kot, kan? Boleh tunjuk praktikal dia. Lepas tu barulah kita tunjuk praktikal kafan jenazah. Nanti orang perempuan nanti lepas daripada kita buat praktikal yang lelaki ni, nanti perempuan akan tengok untuk berpisah untuk praktikal dia nanti. So rasanya dah sesuai dah kita panggil model kita untuk menuju ke katil mandi dia tu. Tuan-tuan okey. Boleh? Okey tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita jadi NGO yang nguruskan jenazah yang kita uruskan kita tak kenal, especially yang keluar daripada tahanan penjara dan sebagainya tu. Kadang-kadang orang tu belum berkhatan. Kalau orang tu belum berkhatan, kita kena buat apa? Khatankan. Mayat jawab sendiri. Laju betul dia punya jawab dia, khatankan dia kata. And nak tengok dia dah khatan ke belum, apakah kita selak benda tu terus? Tak, kita tak buat macam tu tuan-tuan. Tu kurang ajar namanya. Kita tengok daripada sini je lah. Andaikan maknanya dia dah ditanggalkan pakaiannya lah tuan-tuan ya. Jangan imaginekan dia pula. Gitu, dan dia tengok seorang je lah yang tengok, bukan tengok beramai-ramai. Dan bukan juga dia seluk dah khatan ke belum. Bukan macam tu. Takut dia seluk-seluk naik kaki dia menyempak kat kawan tu. Dah 2 mayat. Kan? Okey. So sebelum kita mandikan jenazah, kita meruang. Meruang ni adalah untuk menghilangkan najis, supaya tak berlaku semasa dikafankan atau disembayangkan najis keluar. Maka kena ulang balik semula jawapan dia. Nanti leceh. Ya? Sebab tu adanya meruang. Jadi bahu ni diangkat. Minta tolong 2 orang. Okey. Dudukkan dia. Bangun sendiri. Lutut angkat. Tinggikan lutut. Dua-dua kangkang. Buka. Tegakkan. Macam tu. Macam orang beranak. Kan? Macam orang beranak. Macam ni siapa yang buat? Orang ini yang tukang mandi ni lah. Yang tukang mandi ni lah. Tak kena buka ni. Kita kena bukakan dia lah. Takkan dia nak buka sendiri. Dah confused dah kawan tu. Siapa yang mayat ni? Kan? Okey, pipe tu semasa kita nak meruang ni, kita deraskan air dia, lajukan air dia masuk di bawah kain ni. Kan? Dan tangan kita ni pakai glove. Sarung tangan ni putih tu. Untuk kita cuci. Kan, cuci tekan kanan, tekan kiri, dibawa ke bawah. Kan, tangan dia kita luruskanlah macam tu. Dan last sekali kita bismillah dululah. Bismillah, lembutkan perut, kita kata kat dia. InsyaAllah dia lembut. Kalau dia kata okey. Tinggallah suruh dia mandi sendiri ya. Ya. Lepas tu kita keluarkan najis tu yang ada. Perlu tak kita korek? Perlu. Korek tu masuk ke dalam, korek. Jangan menyakitkan. Kan? Kadang-kadang ada taring. Kadang-kadang ada imam protes. Kena korek ustaz. Tak payah. Sakit. Mana ustaz tahu sakit? Imam tonggeng saya korek. Baru diam imam tu. Tak kena psycho dengan aku juga rupanya. Tu tuan-tuan ni, kerana macam-macam. Kan? So kita tekan tadi tu, bila hilang najis tu dah tak ada dah, clear dah dekat kita punya glove. Kalau dulu-dulu orang pakai kain putih tu, dia balut-balut kat tangan tu. Kotor dia buang, ambil kain yang lain, sarung balik semula. Buat lagi. Kalau dah tak ada balance kain tu, dia bilas lah, diguna lagi. So sekarang kita pakai glove dengan sabun. Tu je caranya lah tuan-tuan ya. Mana yang selesa nak guna kain tu, guna kain lah. Mana yang selesa nak guna glove, guna glove. Tapi bagi mayat yang dah mereput, guna glove banyak lapis, supaya bau tak melekat pada tangan. Sebab bagi kes yang mayat reput, selalunya kalau kita guna satu glove, sekeping selai saja, bau lekat meresap tuan-tuan dekat tangan kita ni. Nanti kita trauma. Orang kata badi tu trauma. Teringat-ingat, makan tak selera, tidur tak lena. Kan? Tu trauma namanya. Sebagaimana sahabat kami Ustaz Adam Lawrence, orang Iban Muslim yang selamatkan budak-budak yang kena kepala air di Sungai Buloh satu ketika dulu, tangguk ikan. Kepala air datang daripada mana entah. Kawasan tu panas, kawasan lain gelap, mana tahu kan. 5 orang yang mati. 6 orang. Lala sekali dia bantu dengan pihak bomba diving.
Jumpa dia orang buat naik apa benda semua, dan dia pergi ke hospital, dia mandikan mayat tu pakai satu glove. Lekat bau mayat tu. Tuan-tuan, dah 2-3 hari baru jumpa. Dah kembang lah, kulit-kulit ni dah nak mula tanggal. Tuan-tuan dia tak sama dengan kulit baby yang mati lemas dalam perut ibu, dia keluar bau mayat tak ada. Terbeza dengan mati lemas, bau mayat tu ada. Perut jangan ceritalah, air banyak. Macam tu ya. Jadi pakai glove biarlah 5 lapis sekali pun. Macam tu. So bau tu takkan lekat lah. Dan bagi kes-kes yang forensik yang bau mayat ni dah mereput dan sebagainya tu, kita kena prepare baju standby. Baju standby kena ada. Lepas kita mandikan mayat tu, kita mandi pula, kita tukar baju lain. Baju yang kita pakai tadi tu hantar lobi. Hantar lobi, jangan balik rumah sebab bau tu melekat. Itu juga polis-polis yang terlibat dengan kes-kes yang melibatkan kawasan mayat yang dah beberapa hari ni, dia buat teknik yang sama, uniform dia. Macam tu Okey. Jadi bagi orang yang di bahagian kepala, ambil cotton bud, cuci telinga dia tu. Bagi orang yang di bahagian kaki, cuci celahan-celahan kuku dan jari jemari dia lah. Bagi orang yang di tengah ni tadi, yang meruang tadi tu, kan, yang meruang tu, keluarkan najis yang ada. Anda boleh duduk lah. Boleh duduk lah. Okey. Yang moleknya, selepas kita hilangkan najis, kita wudukkan dulu, baru kita mandikan. Yang moleknya. Tetapi kena ingat, wudukkan itu hukumnya sunat, dia bukan wajib. Tetapi jika kita mewudukkan dia, niat mewudukkan itu wajib. Memandikan jenazah hukumnya wajib. Niat mandi jenazah hukumnya sunat. Niat tu, pasal niat tu. Senang cerita, baik mandi ke, baik wuduk ke, niat je lah. Tak ingat ustaz, terbalik-terbalik kok ni kan. Niat je lah. Nak mandikan, saja aku mandikan jenazah ini kerana Allah. Saja aku wudukkan jenazah ini kerana Allah. Sudah. Selesai masalah. Itu caranya tuan-tuan ya. Baik. Mandikan jenazah, kita bermula daripada kepala ke bawah dan ambil side sebelah kanan, sunat. Kalau mulakan daripada kaki dulu, tak ada masalah ke? Boleh, tak ada masalah. Cumanya yang daripada atas sunat dan didahulukan anggota yang kanan. Sinilah. Ni kan. Dan kita buat anggota yang kiri. Kita ratakan air tu, siram daripada kepala sampai ke hujung. Ketika mana air di bahagian kepala nak kena ke hidung tu, kita tutup hidung dia dengan jari kita, supaya air tak masuk ke dalam hidung. Begitu juga mulut, kita tekap. Jangan bagi masuk air ke dalam mulut. Bagi orang yang tak ada ilmu, dia turun-temurun main ikut aja, kita nampak dia akan buat, dia suarakan pipe tu. Lepas tu tangan dia tu dia masuk, dia tonyok-tonyok mulut kawan tu. Aku rasa nak gigit je tangan orang tu. Tuan-tuan, kena kepada pak mertua, arwah pak mertua. Jadi tok siap tu dia buat macam tu. Dia masukkan pipe macam ni. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sangat tidak beradab tuan-tuan, tak ada ilmu. Buat tak ada panduan kitab, tak ada panduan daripada pengalaman orang-orang buat dengan cara yang terbaik. Jangan macam tu, dosa. Ya. Nampak tak ni, kita gunakan kain bercorak, berwarna, bukannya warna putih daripada kain kafan kan. Sebab ada yang buat menggunakan kain yang berwarna putih, bila siram kena air, apa jadi? Transparent, lut cahaya kan, akan nampaklah yang terbonjol, yang berlurah dan seumpamanya tu akan clear habis. Itu berlaku pada EJK Masjid Surau yang tak ada ilmu tuan-tuan ya. Maka dia sampai siram tu sampai borak-borak. Di Negeri Sembilan saya pernah pergi, kematian bos punya ayah kena stroke ya. Jadi kita pergi tengok, menemani ziarah lah. Tengok masa tempat mandi tu, kita tengok daripada balik dinding tu ada tingkap, kita buka tingkap tengok. Allah, macam ni dia orang mandikan mayat. Kalau aku kena mandikan, malunya aku. Kan? Dosa tuan-tuan, tak dapat pahala. Wah, dapat pahala besar uruskan si mati. Kan? Tu keadaan dia. Jadi pakailah kain yang berwarna. Jangan yang terang, cari yang gelap. Macam tu ya. Dan jangan yang tebal, cari yang sederhana. Tidak terlalu nipis, tak terlalu tebal. Sederhana, air boleh telap masuk ke dalam. Macam tu ya. Baik. Dan pelihara aurat si mati antara pusat hingga lutut. Kalau orang perempuan, daripada atas bahunya ke bawah lutut.
Itu dia lah. Kan? Kalau pondan tadi seolah-olah macam dia tu perempuan, walaupun yang mandikan tu lelaki. Sebab postur tubuhnya dah berubah. Tuan-tuan kita nak pelihara daripada fitnah-fitnah tu. Dan apabila kita mandikan jenazah yang kes-kes pondan ni, segerakan, cepatkan. Kan? Takut fitnah timbul, tuan-tuan baik. Okey, kita basahkan tu terus, baik depan, baik belakangnya. Maka adalah orang yang akan ni ngiringkan dia tu, lalukan bawah ni. Jangan sampai tertayang dia punya papan punggung. Jaga aurat tu elok-elok. Ni kain ni dilintangkan macam ni, tuan-tuan baik. Begitu juga pada sebelah sini, ratakan dengan sabun. Sabun dan bilas kepalanya pun sama, kita sabunkan. Tak perlu pakai shampoo yang berasing kan. Gosok perlahan-lahan. Jangan gosok macam ni. Itu kasar, menyakitkan. Perlahan-lahan dah. Air yang kita guna masa siram tu, kalau ni kita kepit pipe tu. Ni pipe dekat sini, kita kepit. Kita lalu dekat tapak tangan kita. Nice. Macam hotel kan dia ada kepala pipe yang nipis tu macam tu kan. Dia turun air tu macam air terjun cantik je. Kita buat dengan tangan kita. Why not? Kan bagus macam tu. Kalau kita mandikan tu ayah kita, seronok dia. Kita mandikan tu isteri kita, seronok dia. Jadi dimandikan jenazah tu, diratakan air pada seluruh tubuh, disabunkan. Sabun tu sunat kerana memudahkan hilangkan daki di celahan ketiak dan sebagainya tu. Jika ada tattoo tidak menghalang air daripada sampai, tak ada masalah. Jika belum berkhatan, tiba-tiba saat kita lap tu tahu belum berkhatan rupanya. Keringkan bahagian muka sesudah dimandikan tu dan tangan, lap betul-betul, barulah ditayamumkan bagi mengharuskan solat. Mengharuskan solat jenazah. Tu kan. Tadi ada persoalan organ yang terputus. Macam mana nak dikendalikan? Si mati telah pun dimandikan, dikafankan, disolatkan dan ditanam. Kemudian 2 hari, 3 hari kemudian dapat datang organ yang terputus tu. Maka ada 2 kaul. Yang pertama, tak perlu disolatkan. Kaul yang kedua, perlu disolatkan. Mana-mana boleh. Khilaf ulama. Sebab anggota tubuh yang asal telah pun disembahyangkan. Jadi proses yang lain hanya buat 3 saja kalau tak nak sembahyangkan. Dimandikan, dikafankan dan ditanam. 3 itulah. Okey. Kalau orang tu belum mati, kaki dia yang mati dulu. Dipotonglah maknanya. Kan? Kerana kecil manis atau kecederaan, kerana faktor kemalangan di tempat kerja ke mana-mana lah. Kan? Maka organ tersebut dimandikan, dibungkus dan ditanam. Taklah disolatkan. Kan? Mam, solat apa tu? Kaki kawan kita. Kawan kita siapa? Mamat tu. Mana dia? Ada kat rumah. Kan? Dia hidup lagi, Mam. Kenapa sembahyangkan tangan tu? Kan? Oh, ya ke tak boleh? Yalah, memang tak boleh. Sebab orangnya hidup, lainlah orangnya telah mati. So bagi orang yang telah mati, tangan yang datang kemudian tu niatnya saja aku solatkan bahagian daripada tubuh si fulan, fardu kifayah kerana Allah. Kalau tak disembahyangkan pun dah sah dah solat yang asal sebelumnya. Gitu dia. Jelas Jelas. Jadinya selepas daripada kita dah mandikan tu, boleh juga kita amalkan mandi 9. Mandi 9 tu apa? 3 kali bilasan air mutlak, 3 kali air bidara yang diramas daun bidara tu, dan 3 kali siraman air kapur barus. Dan jadilah mandi 9. Ada soalan ni? Ada soalan nak tanya tadi? Okey. Okey, kalau dah tahu sebelum mandi. Kalau dah tahu sebelum mandi, kita tayamumkan dulu. Senanglah, tak payah nak lalap sangat nanti. Sebab kalau kita tayamumkan dalam keadaan basah, tak sah tayamum tu. So kalau kita dah tahu kemudian baru tahu, alamak, belum berkhatan contohnya lah, maka pastikanlah betul-betul kering kepalanya tu, mukanya tu dan tangannya tu, benar kita tayamumkan bagi mengharuskan solat. Okey, kalau jenazah yang reput, terbakar, bolehkah kita mandikan? Terbakar harus. Kalau kita kena air tu je, tuan-tuan, perempuan, dia boleh gugur. Kulit dia, daging dia gugur, jatuh. Tuan-tuan ya. Jatuh. Tengok tahap lah.
Kalau kadang dia hanya terbakar luaran saja, dalam okey lagi, cuma dalam tu masak ataupun yang dah terlalu masak, macam seolah-olah macam chef yang Arab tu, dia angkat tulang kan, betul dia buat macam ni je, semua daging turun. Itulah yang hampir-hampir berlaku kepada anak-anak di tahfiz Keramat Ujung tu, tuan-tuan ya. Sebab tu satu-satu mayat tu diangkat 3-4 orang, angkat elok-elok, angkat, tak nak ada yang tercicir. Allahu Akbar, subhanallah. Pahala besar untuk mak ayah dia yang sabar, tuan-tuan ya, mensyafaatkan dia pada negeri akhirat nanti. Tu. Okey. Jadi siraman air kapur barus kita buat yang terakhir sesudah diwudukkan. Kenapa bukan wuduk yang terakhir? Kerana kesan daripada wuduk yang kita kemudiankan last sekali tu menyebabkan air kapur barus hilang daripada tubuh dia tu. Kalau tak ada air bidara, boleh tak digantikan dengan air lain? Tuan-tuan dan puan, daun bidara fungsi dia bersifat dia kesat untuk menghilangkan daki. Fungsi yang kedua, kesan daripada bidara ni secara fitrah yang Allah Ta'ala izinkan, jika ada sesuatu yang menumpang pada si mati, dia beredar, dia menumpang, benda yang kita tak nampak ni, tuan-tuan tu. Sahabat kami Abang Sofi yang menguruskan jenazah dia adalah pioneer lah, senior. Saya belajar juga dengan dia. Ustaz Amin Mutakin pun belajar juga dengan dia, kan. Kadang-kadang ada benda-benda yang menumpang ni mengganggu, tuan-tuan, especially bagi si mati yang terlibat dengan amalan syirik, terlibat dengan jin, itu ini, saka dan sebagainya lah, menyakiti hati orang. Dan si mati, antara kisah yang pernah diceritakan, si mati ini orang yang pandai baca Quran, tetapi terpaling hatinya dia mempergunakan Quran untuk tujuan lain yang salah, kan. Isterinya kedua-duanya pun terlibat sama juga macam dia. Bila keluar rumah cerita tentang hal orang, kan. Dan satu lagi buat benda-benda yang khurafat, yang syirik ni, termasuklah membela jin. Ketika si Sofi ni sedang nak mandikan jenazah ni, kan, dia kena penampar. Bukan si mati yang tampar, si mati dah reput, tuan-tuan, dah rosak binasa, dah badan dia hancur, tuan-tuan ya. Tunggu nak runtuh je daging dia tu. Baik, kena tampar. Siapa yang tampar aku? Din, kau ke yang tampar aku? Mananya aku tengah ni terkulai kat sini muntah. Din seorang lagi itulah, kan. Dia tak ya juga siapa yang buat ni? Dia baca ada satu surah pembuka yang benda yang tak nampak ni, tuan-tuan ni. Dia baca surah tu, anda lupa surah apa, dan dia tiup pada ibu jari dia ni, dia tekap ke langit-langit, dan dia tiup, dan dia sapu dekat mata dia. Bila dia sapu, dia buka mata, nampak apa benda yang tak nampak tu. Ada 2 ekor beruk di belakang si mati, 2 ekor beruk berwarna hitam, dan seekor lagi siamang yang bersaiz besar bersebelahannya. Yang tampar tu siamang tu, yang tampar tu siamang. Masya Allah, macam-macam ujian ni lah. Tapi kes-kes macam ni jangan-jangan berlaku lah, tuan-tuan ya. Jangan-jangan. Tapi banyak jugalah bila dah kumpul pengalaman orang ni, saya nampak banyak lah. Saya tak pernah lagi alami situasi-situasi tu, tak pernah lagi lah, kan. Tambah-tambah yang hantar lewat-lewat malam, hantar ke kampung dan sebagainya tu, kadang-kadang diuji dengan benda-benda macam ni lah. Yang normal tak ada apa, yang terlibat dengan yang khurafat ni mengganggu. Situ dia. Okey. Jadi bila dah selesai, kita dah taharahkan dia, sucikan dia tu, istinjakkan dia tu, kan. Kemudian kita wudukkan dia, kita mandikan dia, kata air seluruh badan semua sekali tu, dan dah disiram dengan air kapur barus. Air kapur barus jangan banyak sangat, sampai 1 baldi, kan. Sebab bekalan dia tu, kapur barus tu tak banyak mana, sikit je, dalam 1 tapak tangan ni saja. Separuh kita guna untuk mandi, separuh kita guna untuk kafan. Yang paling bagus setengah baldi saja, sebab sukatan banyak tu. Kalau 1 baldi dia cair, bau dia tak kuat, biar bau dia kuat, kan. Elok juga AJK Masjid order yang pakai kg tu, pakai kilo tu, order dengan Lazada ke apa ke, dia sampai storekan dalam bekas yang tutup rapat tu, seal tu, lagi bagus, tuan-tuan ya. Dan kemudian lap. Bila dah lap, gantilah kain yang basah ni dengan kain yang kering. Kain yang kering ni yang lapik bawah ni, tak apa, letak kain yang kering tu di atasnya, barulah kita tarik kain yang basah ni. So aurat dia terpelihara, baik lelaki baik perempuan, teknik yang sama lah, kan. Tak ada beza pun lelaki dengan perempuan, cumanya perbezaan kafan lelaki dan perempuan helaian dia. Bagi perempuan afdal 5 helai,
Bagi lelaki afdal 3 helai. So sekurang-kurangnya sehelai. Apakah wajib mesti dengan kain putih? Tidak, itu sunnahnya. Kalau tak ada kain putih sebab kerana tinggal di kawasan pedalaman, jauh berjam-jam kalau nak keluar ke bandar untuk dapatkan kain kafan, harus gunakan apa saja yang ada. Langsir di rumah, tikar mengkuang, boleh? Tak masalah semua benda tu kan. And dia punya prinsip dia, urus jenazah ni menghilangkan najis, meratakan air pada seluruh tubuh, tutup auratnya pada keseluruhannya. Yang tutup body dia tu keseluruhannya. Bila sebut tutup tu dengan apa cara sekalipun lah yang tidak bernajis. Nampak jelas Jelas. Tu situasinya tuan-tuan. Berlaku kalau kampungan orang asli tu kadang dengan tikar je. Dengan tikar ataupun daun-daun yang besar yang dia jahit dan sebagainya. Sebab nak dapat kain kafan, dia kemampuan nak beli kain kafan pun tak ada duit. Orang asli yang kami ajar di belah Hulu Terengganu dan sebagainya tu, ramai Islam. Kadang-kadang ada tu yang malas, dia uruskan cara macam sebelum dia masuk Islam. Kita bagi dia penekanan, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Bila dapat maklumat tu, benda dah berbulan dah pun orang tu dah diuruskan, tuan-tuan ya. Dan kita bagi pendedahan tu pada masyarakat orang asli di Terengganu, di Pahang dan sebagainya. Gitulah tuan-tuan. Ada soalan tak? Ujung jari masuk kat luaran tu je lah. Ni sebab ada bahan yang keluar, jadi nak pastikan yang ujung ni tak apa, tak masalah. Bukan kita pergi pump ke dalam. Luar ni jelah, tak masalah. Memang itu disuruh. Bukannya kita masukkan ke dalam tu. Kita masukkan ke dalam tu, terkejut dia. Yang ni lagilah terkejut. Okey, clear. Tak masalah Kalau ada organ-organ dia ada injap, ada tiup, bukan injap, tiup. Kan? Tiup tu kita jangan tarik. Bila kita tarik dia akan mengeluarkan darah. So kita remainkan, biarkan je tiup tu kat situ dulu. Last sekali kita buka, masukkan balik, kan? Sebab nak ratakan air. Itu caranya, tuan-tuan ya. So kalau ada bahagian yang bleeding, yang ada pendarahan tu, walaupun dia kesan daripada pembedahan ataupun kemalangan, kita gunakan under bed. Ni under bed. Tapi ini digunakan untuk kucing, dalam sakar kucing, nak pergi pertandingan kucing ke apa benda kan. Kalau tuan-tuan order dalam Lazada tu 10 keping RM8. 10 keping 30 cm kali 30 cm, lebih besar daripada yang ni lah. Lebih besar sikit, warna biru. Kan, warna biru tu. So ni bahagian plastik, ni bahagian yang absorb macam pampers. So bahagian tu kalau ada yang luka-luka besar dan sebagainya tu, kita gulung, balut dan kita tipkan. Kalau pendarahan dia banyak, dari mandikan keluar juga berdarah sana, berdarah sini dan sebagainya tu, selepas kita lap, kan, angkat dia, letak atas plastik shell out. Plastik shell out tu kan, yang bentang atas meja tu kan, beli plastik tu, letak di atas kain kafan, atas sekali. Baru letak kapasnya, baru letak si mati tu atas dia, barulah tutup dengan jubah yang kita akan buat sekejap lagi, jubah dia tu. Jelas tuan-tuan? Jelas kan? Okey, kita pergi kepada praktikal kafan jenazah. Okey, boleh kita separate yang muslimat bersama dengan ustazah untuk stay di dalam, yang lelaki di luar kan? Lelaki di luar, yang muslimat di dalam, insya-Allah.